kesempatan kita untuk bersama pada malam ini dalam jadual kuliah maghrib yang dapat disambung semula selepas daripada PKP, dan kita wajib menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Ta'ala akan nikmat, peluang dan kesempatan ini dapat kembali mengimarahkan masjid, beriktikaf, menunaikan solat berjamaah, dan juga mengimarahkan majlis ilmu. Dan mudah-mudahan mereka yang tegar dengan majlis ilmu, cintakan ilmu, dan amat merindui dengan majlis ilmu ini, supaya didoakan Allah Ta'ala agar Allah memberikan rahmat kepada mereka semua insya-Allah. Muslimin dan muslimat, kita menyambung kembali tafsir Al-Munir edisi terjemahan. Dalam kuliah yang terakhir kita membahaskan dan membicarakan akan surah penutup surah yang ke-64, yaitu surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun daripada juzuk yang ke-28, di mana dalam penutup surah At-Taghabun ini, apa dimaksudkan dengan At-Taghabun, yaitu golongan mereka yang rugi. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dijauhi daripada kumpulan manusia yang dinyatakan dalam surah At-Taghabun ini, yaitu kumpulan manusia yang rugi di hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr pun menyatakan tentang kerugian apabila melibatkan masa, melibatkan waktu. Kalau melibatkan waktu dalam surah Al-Asr, kalau melibatkan sifat-sifat orang yang rugi, Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Taghabun. Dalam surah Al-Asr, Allah Ta'ala menyebut dalam hal masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya sebenar-benarnya manusia itu senantiasa dalam kerugian. Allah Ta'ala memulakan dengan perkataan inna, sesungguhnya, sebagai satu penekanan daripada Allah, takkid daripada Allah, satu penegasan dan penekanan daripada Allah Ta'ala untuk beritahu dan memberikan amaran secara terlebih dahulu sebelum ruginya manusia di hari akhirat. Allah Ta'ala mengatakan bahawa innal insana lafi khusr, sesungguhnya ramai manusia dan kebanyakan manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, tetapi dikecualikan oleh Allah mereka yang tidak termasuk dalam kalangan manusia yang berada dalam kerugian itu. Allah Ta'ala menyenaraikan, yaitu mengeluarkan satu kumpulan manusia yang beriman kepada Allah. Tetapi beriman itu tidak memadai, kerana beriman itu dinyatakan pula secara terperinci oleh Allah Ta'ala dalam ayat Wal Asr. Baik itu kita sebut dalam surah At-Taghabun, orang yang rugi di akhirat ada di kalangan orang yang kafir, dan ada juga di kalangan orang yang beriman, orang Islam. Ada. Sebab itu dalam surah Al-Asr Allah Ta'ala mendetailkan orang yang beriman itu yang terselamat daripada kumpulan manusia yang rugi, dengan disebutkan ciri-ciri mereka.
illa allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan mesti disyaratkan, kan, diletakkan waw ataf, waw yang mengikut, waw yang mengikat apakah ayat sesudah itu dengan ayat sebelumnya. Dipanggil waw itu, perkataan huruf waw. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman yang mengikat syarat-syarat berikut, kerana terdapat orang beriman yang termasuk kumpulan manusia yang rugi, sebagaimana kita bahaskan dalam kuliah yang lepas, kuliah terakhir kita. Saya tak ingat dah bulan berapa, tapi taklah jauh sangat kesempatan hari itu sikit kita ada bersama-sama membahaskan di penghujung surah At-Taghabun ini. Illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Diikatkan orang beriman itu dengan ciri-ciri mereka yang menyebabkan orang beriman itu terkecuali dari kalangan manusia yang rugi yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Asr, dan juga kumpulan manusia yang rugi yang dinyatakan dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun yang kita bahas pada malam ini. Perkataan yang disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat, waw itu mengikat orang beriman itu dengan syarat-syarat sesudah ayat tadi. Illal ladzina amanu waw wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tiga perkara yang menjadikan orang beriman ini tidak akan rugi di akhirat. Allah tidak berhenti setakat orang beriman itu selamat daripada kerugian di akhirat, tapi Allah menyambung ayat orang beriman yang memiliki ciri-ciri berikut, yang memenuhi syarat-syarat berikut terlebih dahulu. Itu kita belajar tafsir, kita belajar tafsir untuk kita faham, supaya orang beriman ni dia tidak boleh duduk di zon selesa semata-mata dia orang beriman. Jadi saya orang Islam, saya orang beriman, selesa, zon selesa. Sedangkan orang beriman yang memiliki syarat, orang beriman yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Al-iman laisa bitamanni. Iman ini bukan satu perkara yang dicita-citakan, dipesan oleh Rasulullah SAW. Iman ni bukan satu perkara yang dikhayal, diangan-angan, dicita-citakan semata-mata. Dia mesti proof, mesti dibuktikan. Kalau kita mengaku orang beriman tapi bercita-cita syurga Allah Ta'ala, ini tidak diartikan iman yang sebenar. Allah nak tengok pembuktian, Allah nak kita zahirkan pembuktian, tunjukkan bukti, tunjukkan kesungguhan, tunjukkan bahawa iman itu bukan sekadar satu perkara yang dicita-citakan. Yang saya pernah sebut bahawa iman kita ni adalah satu perkara yang boleh dirasai. Kita orang beriman, saya nak cakap tak boleh. Semua kena belah dada tanya iman masing-masing. Tetapi hujahnya, poinnya, Nabi SAW sebut iman ni boleh dirasai. Dia bukan benda yang dikhayalan, yang tak boleh dicapai. Hadis yang saya pernah sebut, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Nabi SAW kata, 3 perkara barang siapa yang memilikinya
dia akan merasa kemanisan iman. Bermakna, apa maksud kemanisan iman? Bermakna iman ni boleh dirasai. Dia bukan satu perkara yang tak boleh dicapai, tinggi tak sampai, ataupun hanya khayal semata-mata, satu awang-awangan, satu perkara yang tak boleh dirasai. Hakikatnya iman tu boleh dirasai. Hanya kita kena tanya diri kita, dirasai bagaimana? Kepatuhan, ketaatan, ketakutan kepada azab di akhirat, kesungguhan pada beramal, keikhlasan dalam merebut ganjaran Allah yang lebih besar berbanding dengan habuan dunia yang sikit dan murah. Kan? Malah ada orang boleh merasai kemanisan iman itu sampai sanggup menyerah segala-galanya apa yang dia miliki di atas dunia ini untuk membuktikan keimanan. Sebagaimana dibuktikan oleh para sahabat dan golongan salafus saleh sebelum daripada kita, umat-umat terdahulu, generasi sebelum daripada kita, tok-tok, datuk-datuk, nenek-nenek kita yang berjuang bermatian mempertahankan Islam sebelum kelahiran kita, mempertahankan akidah orang Islam di tanah Melayu ni, mempertahankan ilmu Islam, didikan Islam, ajaran Islam. Islam secara amnya mereka sanggup korban segala-galanya kerana mereka merasai real iman itu dia bukan satu perkara yang dicita-citakan. Laisal imanu bitamanni. Nabi kata iman itu bukanlah satu perkara yang hanya cita-cita kosong, satu perkara yang boleh digapai, digarap, dirasai, malah boleh menzahirkan pembuktiannya. Walaupun iman ni abstrak, kita tak nampak iman kita, tapi macam mana iman tu boleh diterjemahkan? Diterjemahkan melalui tindakan. Tindakan. Kita bukan hukum orang, kita hukum diri kita. Contohnya, Nabi SAW kata dalam satu hadis, Nabi SAW sabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau kamu melihat orang itu yang sentiasa berulang-alik ke masjid, ulang-alik ke masjid, sentiasa ya'tadu ni maknanya sentiasa, konsisten. Konsisten dia berulang-alik ke masjid, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, berusaha dia untuk hadirkan diri di masjid. Maka Nabi SAW kata, bersaksilah oleh kamu, maka bersaksilah orang ini orang beriman. Bermakna apa? Itu tanda orang beriman, tanda dia orang beriman. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua tergolong apa yang disebut oleh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ingat, laisal imanu bitamanni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut iman itu bukanlah satu perkara yang dicita-cita. Maka wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang manusia itu orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kenapa dipilih tiga perkara? Tak sebut banyak benda lagi amalan soleh ni. Boleh jadi sedekah, boleh jadi haji, boleh jadi zakat, boleh jadi yang lain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiga perkara. Sembahyang, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman yang beramal soleh, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, orang yang beramal soleh. Pertama ciri dia beramal soleh. Amal soleh ni umum, terlalu umum. Bermakna
semua perkara yang beroleh pahala di sisi Allah. Amal soleh, baik pada zahirnya secara langsung urusan akhirat seperti ibadat, sembahyang, puasa, zakat dan haji, dan juga termasuk urusan dunia tetapi beroleh pahala sisi Allah. Itu amalan soleh. Bekerja pun amalan soleh, mencari rezeki amalan soleh. Semua perkara itu adalah amalan soleh bersyarat perkara-perkara yang dilakukan menepati perintah Allah dan tidak syirik pada Allah. Jadi sebab itu kita, hidup kita ni kena penuhkan perkara yang kita beroleh pahala. Perkara yang kita boleh pahala ni, penuhkan hidup kita. Syaratkan setiap waktu kita ni mesti diisi dengan amal soleh, amal kebajikan. Ini kena. Sebab kita nak termasuk orang beriman yang memenuhi syarat terselamat daripada manusia yang rugi. Kita tak cukup dengan orang beriman saja selamat, tapi orang beriman yang memiliki syarat pertama mesti sepanjang hayat, sepanjang hidup, pada masa-masa yang Allah kurniakan kepadanya, diisi amal soleh. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kemudian Allah susuli dengan dua perbuatan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan juga berpesan kepada sabar. Benda ni, berpesan kepada kebenaran dan sabar ni apa tuan-tuan? Menyampaikan Islam, menyampai Islam, menyuruh Islam, menasihat, memberi ilmu, menyampaikan Islam, menyeru masyarakat, mengajak masyarakat kepada Islam. Ini semuanya amalan yang pahala berganda-ganda. Seperti mana tingkat sistem multi level, pahala yang berganda, untuk menunjukkan kepada kita bahawa pahala sesudah kita kumpul pahala untuk diri sendiri, pahala yang kita buat, seorang buat dapat satu, seorang buat dapat satu. Tapi di sana ada pahala yang seorang sekali buat tapi 10 kali ganda datang. Apa dia? Inilah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala ajar formula untuk dapat pahala banyak. Ramai orang yang rebut illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang rebut, ramai orang rebut, iaitu nak beramal soleh untuk pahala peribadi. Iaitu dia beramal satu sembahyang, satu pahala. Beramal puasa sekali, dapat satu puasa pahala. Beramal bayar zakat sekali, dapat satu. Tapi dia tak ambil peluang formula yang kedua yang Allah Ta'ala sarankan supaya orang beriman ni benar-benar menggarap pahala yang banyak di akhirat, iaitu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, iaitu pahala dalam bentuk multi level. Itu ajak orang kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah mungkar, menyeru manusia kepada agama, berdakwah, mengajak masyarakat pada Islam, memimpin umat kepada kebenaran dan mengeluarkan umat daripada kegelapan, kejahilan, menegur, menasihat dengan hikmah dan bijaksana, dan bersabar dengan kerenah-kerenah manusia dalam proses mengajak manusia kepada agama Allah. Ini pahala berganda-ganda. Batu kerja dakwah Islam ni tuan-tuan, tak boleh kerja, tak boleh ditugaskan hanya kepada ustaz saja ataupun orang yang berlatar belakangkan ustaz. Tugas semua. Bukan tunggu ustaz baru nak start, tak payah. Kita tugas mengajak orang pada Islam ni, tugas semua orang Islam yang memahami ayat ini,
illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tugas ni, tugas kita semua. Dakwah ni kena buat kerja belaka. Ambil pengajaran sejarah silam tanah Melayu ni. Bukan semua Islam sampai tanah Melayu ni dibawa oleh orang yang bergelar alim, ulama, ustaz. Tapi ada yang bergelar saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, kelasi-kelasi kapal, pahlawan-pahlawan perang. Ni bukan semestinya orang yang bertaraf alim, tuan guru, seorang syekh, seorang ulama. Tapi dia adalah tugas semua orang Islam menyampaikan Islam. Maka sebab itulah Islam ni dia spread, dia berkembang di serata dunia satu ketika dahulu dengan begitu pantas. Sebab dia tidak ditugaskan hanya sekumpulan dalam orang Islam yang buat kerja menyampaikan Islam, tapi kerja semua orang Islam yang merebut pahala ni. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin ni'am." Hadis riwayat tak silap Imam Muslim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dengan sebab Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seseorang, dan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seseorang itu dengan sebab seseorang yang lain, dengan sebab kamu, kata Nabi. Allah Ta'ala memberikan hidayah Islam kepada seseorang dengan sebab kamu, lebih baik, khairul laka, adalah pahala yang baik bagi kamu, seperti mana pahalanya seekor unta merah. Untuk menggambarkan maksud daripada metafora, nak beritahu bahawa begitu besar ganjaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang mengajak orang kepada Islam. Kerja mengajak orang pada Islam, bagi dia faham Islam, ajak dia pada Islam. Kita ni, negara kita ni negara yang betuah, negara yang betuah, negara yang dibukakan Islam dalam hati orang Melayu. Kemudian pula diberikan peluang untuk orang kita ni berdakwah, mengajak masyarakat yang ramai yang belum Islam untuk bersama dengan Islam. Terbuka seluas-luasnya. Adanya bangsa lain, kaum yang terbesar selain daripada orang Melayu Islam, ada Cina dan India. Walaupun asalnya dimasukkan bangsa lain ni oleh penjajah dengan niat yang jahat. Asalnya dia tak tulis dalam sejarah, sejarah rasmi tak tulis. Sejarah kata Inggeris buat masuk orang Cina, nak suruh kerja lombong, buat masuk India suruh kerja estate. Itu sejarah yang ditulis oleh penjajah. Kita pun iyalah, betul lah. Hakikat sebenarnya tidak, walaupun mungkin itu sebahagian, tapi hakikatnya ialah penjajah ini dia ada mission dia. Mission dia ialah untuk melambatkan kebangkitan Islam. Tapi kita tak boleh berfikir macam penjajah. Penjajah berfikir bahawa kalau ada orang lain yang bukan Islam duduk dalam negara orang Melayu Nusantara yang majoritinya dulu orang Islam, yang dikuasai oleh orang Islam, penjajah menganggap bahawa kalau masuk bangsa lain, agama lain boleh melambatkan orang Islam, kerja kebangkitan Islam, maka itu pemikiran penjajah. Pemikiran orang Islam, kita anggap ini adalah peluang. Kita anggap sebagai peluang. Kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila bermulanya berkembang Islam secara melata, secara meluas. Bila? Bukan di Mekah. Bermulanya berkembang Islam secara meluas ni ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah. Di Madinah, bangsa, kaum, pelbagai bangsa dan kaum hidup di Madinah. Berbeza dengan di Mekah, 99.99% orang Arab. Tapi Islam tak berkembang di Mekah. Tak berkembang. Kalau sedikit dia berkembang, sikit peningkatan.
Perkembangan Islam ketika mana Nabi duduk di Mekah selama 13 tahun, dia punya perubahan perkembangan Islam itu begitu lambat. Apabila Nabi berhijrah ke bumi Madinah, di Madinah lah terdapat multiracial kaum dan agama. Di situlah bermulanya berkembang Islam. Rupanya Islam ni berkembang apabila adanya multiracial. Otak kita ni duk fikir, payahlah ada orang agama lain dalam negara kita, payahlah ada bangsa lain yang bukan bangsa orang Melayu duduk negara kita ni nak buat Islam, payah. Ini pemikiran penjajah. Pemikiran kita optimis kerana kita baca sirah Rasulullah, kita baca sirah Nabi. Sirah Nabi membuktikan bahawa negara dan negeri yang multiracial lah bermulanya berkembang Islam. Maka kita kena ambil peluang. Kita orang Islam Melayu kita ni kena spread, kena buat kerja sama-sama. Tak boleh lagi dah harap mereka yang bergelar ustaz ataupun orang alim, tuan guru dan lain-lain saja untuk mengembang Islam. Kita pakat-pakat buat. Kita baca hadis-hadis Rasulullah tentang mengajak orang kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Man dalla ala khairi fahuwa kafa'ili. Nabi SAW sebut, barang siapa yang tunjukkan satu jalan kebaikan, maka dia akan beroleh pahala seperti mana pahala orang yang ditunjukkan kebaikan itu selama mana dia melakukan kebaikan. Ini multi level punya formula pahala. Sebab itu kita kena rebut. Sebab itu Nabi Allah ayat Quran kata wa tawasaw bis haqqi wa tawasaw bis sabr. Formula pertama, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Pahala kita buat secara peribadi. Semayang, mana orang boleh semayang untuk kita? Kita upah orang, tolong semayang untuk aku tak boleh. Semayang kena buat sendiri. Sedekah kena buat sendiri. Mana boleh kata hang tolong sedekah untuk aku? Tak boleh. Sedekah kena keluar sendiri. Duit usaha sendiri, bagi sendiri. Itu pahala seorang buat, satu dapat. Tapi di sana ada formula yang kedua. Formula yang dapat pahala multi level. Ini diajar oleh Allah, iaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Hak inilah kita kena rebut. Semua kena menyampaikan Islam. Maklumat saya dapat maklumat 2 hari lepas mengatakan bahawa orang Cina yang menerima Islam dalam negara kita hanyalah 0.6% saja. 0.6%. Selama ini masyarakat India yang menerima Islam hanya 4.6%. Itu pun sebahagian daripada 4.6% itu sudah jadi India Muslim daripada awal, bukan yang peluk Islam dengan sebab dakwah. Dimanakan bahawa begitu ramai lagi terbuka seluaslah selapang-lapangnya kita untuk ajak mereka pada Islam. Ya, payah kerja Islam ni, mengajak manusia pada Islam ni payah. Tapi Allah tidak menilai dengan berjayanya kita, tapi Allah menilai dengan usaha kita. Ini Allah nak bagi. Kita tugas menyampaikan sahaja. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah ni menyampaikan sahaja. Hidayah tetap milik Allah. Nyampai. Dan Rasulullah SAW, bukan semua masyarakat yang hidup di zaman Rasulullah SAW semua peluk Islam. Kita mungkin mentaliti kita fikir, macam mana nak ajak orang pada Islam. Kita duk bayang semua manusia yang hidup di zaman Rasulullah ni semua peluk Islam. Tak. Bila Nabi mati, bila Nabi wafat, masih ada orang kafir lagi. Ada orang kafir lagi. Masih ada orang kafir lagi.
Kalau nak kira begitu, gagallah Rasulullah. Tak gagal. Kerana kafir dan iman ni milik Allah. Gagal ni pada yang tak buat. Rugi ni pada orang yang tak buat. Jadi kita jangan masuk memberi alasan bahawa takut mereka tak terima. Tapi sepatutnya kita kena tanya, buat ataupun tidak. Ini kena tanya. Kerana kalau kita mengungkit bahawa apakah mungkin mereka akan terima Islam? Rujuk di zaman Rasulullah. Zaman Nabi sendiri pun bukan semua manusia yang beriman kepada Rasulullah atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi bukan kegagalan itu dilihat pada beriman ataupun tidak, tapi dilihat pada usaha. Jadi kita kena buat. Tu kita nak rebut pahala ni. Pahala yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Asr untuk menyokong surah At-Taghabun, iaitu mengeluarkan manusia daripada kumpulan manusia yang rugi di akhirat. Termasuklah kumpulan manusia yang rugi di akhirat ialah orang beriman yang berangan-angan di akhirat. Orang beriman yang berangan-angan dengan imannya, tapi dia tak sertakan amal soleh, tidak disertakan dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang mengandungi pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Jadi kita pakat buat. Jadi di hujung surah At-Taghabun ni kita dah baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apakah punca-punca orang beriman ni selamat daripada kerugian di akhirat. Tadi ciri-ciri orang beriman yang berjaya di akhirat disebut dalam surah Al-Asr. Dalam surah At-Taghabun, Allah menutup surah At-Taghabun dengan menyebut orang beriman yang sekiranya mereka selamat daripada fitnah ini, mereka akan selamat daripada kerugian, yaitu dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun alim alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Sadaqallahul azim. 4 ayat di hujung. 4 ayat di hujung ni Allah Ta'ala kata orang beriman ni kalau mereka selamat daripada ujian ni, insya-Allah mereka akan terlepas daripada sifat orang yang rugi. Pertama, Allah Ta'ala beri peringatan. Allah kata, wahai orang beriman, ketahuilah isteri kamu, anak kamu itu kadang-kala menjadi musuh pada kamu. Bermakna kalau kita berjaya tidak jadi begitu, insya-Allah selamat. Musuh yang arti kata dalam ayat ini ialah kadang-kala jadi batu penghalang kita nak buat amal soleh. Kadang-kala dia menjadi batu penghalang kita nak buat amal soleh. Kadang-kala juga maksud dalam ayat ini aduwwan lakum itu ialah kadang-kala anak dan isteri itu juga menjadi sebab kita dihumban dalam neraka apabila kecuaian dan kelalaian kita daripada melaksanakan tanggungjawab. Kadang kita menyangka bahawa apabila kita ni jadi orang Islam, tak payah jaga tepi kain orang. Masuklah bini dengan anak, tak payah jaga masing-masing. Hakikatnya mereka adalah tanggungan kita. Mereka adalah soalan kita di akhirat. Mereka juga adalah jawapan kita di akhirat. Itu hakikatnya. Itu Allah kata kalau kita selamat hak ni, selamatlah. Tapi hak ni kan di punca. Allah kata ni punca. Ni punca dia.
Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahawa seterusnya Allah kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Begitu juga harta. Allah ingatkan harta menjadi halang kita. Harta ni menjadi asbab kita ni terlepas daripada habuan-habuan di akhirat yang begitu banyak. Harta. Walaupun harta tu Allah Ta'ala kurnia, tapi kita tak manfaatkan sebaik. Allah, mungkin kita ada keselesaan di atas dunia, tapi sayang tak manfaatkan, tak dimanfaatkan sebaiknya. Apalagi bukan sekat harta tak dimanfaatkan, tapi dapat daripada mana, macam mana dibelanjakan, itu semua tu jenuh lagi lah. Dari mana dapat datang, bagaimana dibelanjakan, itu semuanya kadang-kadang menjadi sebab. Azan, silakan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di penghujung surah Taghabun ini Allah Ta'ala menyebut 3 perkara yang kita kena bersihkan ataupun berusaha untuk kita tepis, yang kebiasaannya menjadi sebab orang beriman itu rugi di akhirat. Isteri, anak, harta. Isteri, anak, harta. Ini 3 perkara yang kita kena mesti beringat. Kemudian Allah Ta'ala susuli dengan peringatan 3 perkara tadi yang menjadi batu penghalang kepada kita untuk beramal. Allah sebut fattaqullaha mastata'tum. Menarik ayat ini. Allah kata hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan kemampuan sedaya apa yang kamu mampu buat. Allah suruh kita buat dengan kemampuan kita. Ada ulama tafsir mengatakan bahawa fattaqullaha mastata'tum ni memansuhkan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mana Imam Khatib kita baca hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu dibaca oleh khatib. Tapi ada ulama mengatakan bahawa ayat yang khatib baca tu dimansuhkan dengan ayat ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Maknanya buat ikut kemampuan. Yang boleh sedekah sikit, cara sikit. Yang boleh tolong sekali-sekala, tolong sekali-sekala. Jangan tak buat langsung. Itu maksud dia. Yang boleh buat kerja Islam, menyampaikan Islam, walaupun tak sehebat sebagaimana tokoh-tokoh yang kita kenal yang boleh ajak orang Islam, boleh mengislamkan beratus-ratus orang. Kita boleh Islamkan seorang pun, semua hayat kita pun cukup lah. Macam itulah bahasa saya lah. Jangan tak buat. Itu dimaksudkan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu dengan kemampuan kamu. Jangan duk tengok orang lain. Kamu buat apa yang kamu mampu. Asal kena buat, jangan tak buat langsung. Dia maknanya Allah nak suruh kita beramal ni jangan jadi orang yang rugi di akhirat. Jangan sampai tak buat langsung. Buat apa yang kamu mampu buat. Buat sikit sini, buat sikit sini, buat sikit sini, buat sikit sini. Buat, jangan tak buat. Kami begitu sekali. Ini sebagian ulama kata ayat ini memansuhkan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam ayat yang lain Allah kata kamu ni nak bertakwa, takwa sungguh. Itu ayat lain. Nak bertakwa jangan buat lebih kurang. Tapi kata sebagian ulama ayat ini Allah Ta'ala mansuhkan ayat tadi. Allah kata kamu bertakwalah kepada Allah dengan kadar kamu mampu buat. Hak sikit cara sikit, hak banyak cara banyak. Jangan tak buat langsung. Itu maksud Allah. Begitu lunaknya Allah Ta'ala. Allah ni bersifat rahmat, bersifat lunak, bersifat pembelah, bersifat bagi peluang, chance terlalu luas, supaya jangan orang beriman ni esok rugi di akhirat sampai hang tak buat apa-apa. Buat sungguh-sungguh. Yang rebut pahala tadi, yang hak kata beramal seorang-seorang, hak berebut pahala, yang buat pahala yang boleh dapat formula multi level ni, buat. Tapi bagi dapat, jangan tak buat langsung. Itu sampai begitu sekali kata ulama. Tengok Allah yang kalau kita baca Quran ni tuan-tuan, kalau kita faham hebat Allah ni. Macam dia cakap dengan kita. Memang betul Allah cakap dengan kita. Kita ni tak boleh nak buat, ustaz. Saya tak boleh buat lah, dengan pendakwah tu hebat, dia boleh ceramah 1000 orang. Ustaz, saya tak boleh buat lah mengislamkan orang. Habis tu boleh buat apa? Yang boleh buat, kamu boleh buat apa? Kamu tak pandai cakap, kamu guna, kamu tolong orang. Kamu tak boleh buat ini, kamu boleh buat gini. Kamu tak boleh buat ni, boleh buat ni. Allah macam-macam, tuan-tuan, macam-macam. Nak jadi penceramah hebat, tak boleh. Jadi tukang tolak meja lah. Ni. Bila nak start kuliah, tolak meja. Jangan buat main, tuan-tuan. Kita ni pandang kecil, kadang-kadang 4 bila tolak meja nak pergi start kuliah, bagi ustaz duduk. Jangan pandang kecil. Jangan pandang kecil. Jangan pandang kita duduk, alah, kerja tolak meja je. Aku tak boleh ceramah, aku tolak meja cukup lah. Jangan ingat, orang esok ni dia akan terkejut melihat pahala di akhirat.
Jangan buat main. Tolong tukang pasang kamera dia ni, tolong buh kamera kat ustaz dia ni. Jangan kita pandang kecil pahala besar. Kalau dia buat dengan ikhlas, dia tahu aku tak boleh buat macam ustaz buat, tapi aku boleh tolong ustaz gini, aku tolong ilmu ni, aku tolong berjalan, aku tolong buat berjalan aku. Allah, manusia itu akan terkejut di akhirat. Jangan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan menyebut fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan kamu. Buat ikut kemampuan masing-masing, ikut level masing-masing. Jangan tak buat langsung. Macam saya sebut tadi, dakwah, kerja menyampaikan Islam yang pahala banyak. Jangan duk expect kerja menyampaikan Islam ni ceramah berdegar-degar, boleh berhujah sampai tiarap orang yang berhujah tu. Jangan fikir gitu ya. Macam-macam metod, macam-macam cara, macam-macam kaedah, macam-macam ruang menyampaikan Islam, mengajak manusia pada Islam. Lebih-lebih lagi media sosial. Daripada duk sebar benda fitnah, benda tak betul, kita sebar Islam. Sebar ayat Quran, hadis Rasulullah. Satu hari satu ayat, satu hari satu hadis, satu hari satu nasihat. Allah. Ustaz, sebar Quran, like 1-2 je like. Kalau sebar fitnah 100 like. Itulah lumrah dia, itulah kerja Islam. Itulah kerja Islam. Itu real life untuk kita tahu. Betul tuan-tuan, saya sendiri ada Facebook. Saya tulis agama ke apa, tulis bab nasihat Quran, like 1-2 je. Bila buh gamak muka duk macam ni handsome sikit, 10 like. Lain tu. Bila saya tengok page saya ni, saya kata memang itu trend masyarakat kita. Dia tak suka benda-benda yang mengajak pada kebenaran, kepada agama ni. Dia suka hiburan, dia suka benda-benda sosialis, sosial, berkawan, bersahabat. Tak apalah, kita selit-selit lah. Dalam Facebook kita ni ada unsur sosial, berkawan, bersahabat, kemudian ada unsur agama masuk. Saya buat eksperimen saya dalam Facebook saya. Buh muka nak pergi mana pakai baju elok sikit, tu dia like tuan-tuan, banyak. Bila buh nasihat agama 1-2 like ya. Itulah real dakwah. Itu real. Orang baca tapi dia tak like. Dia baca. Dia baca tapi tak like. Kenapa? Karena itulah real dakwah yang kita tahu. Real dakwah ni, manusia ni memang susah nak diajak pada agama. Tapi Allah tak lihat, Allah tak tanya berjaya ataupun tidak kita mengajak manusia. Tapi Allah tak nak tanya kita buat ataupun tidak. Ini faktor. Sebab itu kita kena terus buat. Walaupun like hanya 1 saja, menyampaikan nasihat dalam Facebook kita, orang like 1-2 je, tapi kita dah menjawab soalan di Allah Ta'ala esok akhirat. Sebab itu kerja ni pakat-pakat buat. Rebut pahala yang banyak. Jangan kita sia-siakan peluang yang Allah berikan kepada kita dengan bukanya pandemik ini, sebagai keinsafan kita, untuk kita tidak ada masa lagi untuk kita orang kata lupa lagi akhirat. Pandemik ini mengajar pada kita untuk sentiasa mengingat akhirat, mengingatkan kematian, membuat persiapan yang sewajarnya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin.